السلام عليكم ورحمة الله Tak ambil. Tak. Ambil lah. Takut jenguk-jenguk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa, dia tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه qaulana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan lagi masa, kelapangan, ketenangan untuk duduk bersama-sama malam ini dalam satu jamaah majlis ilmu untuk menyambung kuliah kitab Wasaya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Taha Abdullah Al-Afifi, muka surat yang ke-44. Dalam keadaan saudara-saudara kita hari ini dah 29 dah. Ini berapa bulan? Ini baru 2, 3, 27, 29. Ya, 7. Dan dalam keadaan makan tak tentu, pakai tak tentu, hidup tak tentu, rumah pun tak tentu. Baik, insya-Allah kita ambil sikit-sikit. Malam ni sambung lagi dalam bab berkaitan dengan berkatalah benar walaupun dalam keadaan benda itu pahit. Sedikit daripada perkara Palestin itu pun kena kata benar juga hari ni. Macam mana orang hari ni, orang yang beragama Islam takut nak berkata tentang Palestin. Ada tak? Kan? Pasal Palestin tu senyap tak kata apa. Kan? Ada hak jenis benda ni sebenarnya dia mesti daripada hati. Kata ulama kita ni ada 3 terkait dengan agama kita, dengan fiqh agama kita ni, agama Islam 3. Tasdiq bil qalbi, tikrar bil lisan, wa ta'mal bil a'dha. Tikrar bil lisan, sentiasa menyebut dengan kebenaran yang dengan 2 perkara tadi, kita amal dengan perbuatan kita. Kalau kita tengok hari itu, minggu lepas, dia pun buat solidariti Palestin. Kan? MB mana kan tu? Hancur Palestin, hancur Palestin. Dia buat solidariti untuk Palestin. Dia sebut hancur, maksudnya apa? Tersilap, memang tersilap. Dia ada orang tegur ni, silap ni. Dia terkejut silap. Nak cerita kata, sebenarnya semua perkara itu datang dari dah tak ada, memang tak ada. Nak kata tersilap ke apa, memang tak ada, tak ada.
Hati itu tak ni, dia keluar sendiri. Perkara-perkara macam ni dia keluar sendiri. Tambahlah juga dia dalam bab perkara-perkara jahid, mujahid ni, maksudnya bukan nama orang. Ni mujahidin maksudnya. Dalam perkara-perkara jihad ni dia perlukan hati. Mulut saja tak jadi. Dia bomnya pom lari habis. Tu perkara tu memerlukan hati. Jadi nak macam mana nak buat tu, memang kena latih sentiasa kecekalan hati dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu pun berkata benar. Kena kata lagu mana pun. Kan? Kalau nak ban kita kita terima. Kan? Macam mana hari ni di sana mereka tetap berkata-kata dengan kata-kata yang benar. Dan beberapa negara Arab, kita tengok contoh tadi Saudi dengan Jordan, tempat saya duduk ni, tak berani. Mereka stand for Israel. Maksudnya bukan mereka sebut macam tu, tapi Yaman tidak boleh menggunakan ruang legal Saudi dengan Jordan untuk melawan Israel. Lepas tu dia nak pergi ke mana? Kan? Kalau masuk roket kot tu, mereka tembak. Itu nak kena nak sampai macam mana? Itu disebabkan oleh ketakutan terhadap kuasa-kuasa besar. Amerika ada di laut beberapa kapal, biji kapal. Ada di Laut Merah, tepi Saudi sebelah sini, dan Laut Mediterranean sebelah sini. Kapal kedua-dua mereka. Kapal Turki pun ada sama-sama. Kan? Jadi waktu ni kita mesti berkata benar. Bila-bila masa pun kena berkata benar. Kita sambung pada hadis dalam perenggan yang ke tengah tu. Wa fil hadisil qudsi, kata Rasulullah SAW diberikan oleh Allah hadis yang ini, hadis qudsi ini direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa disebut dalam hadis tu? Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, la takhaf min sultan madama sultani baqiyan. Apa kata Rasulullah? Dalam hadis Rasulullah SAW, dia kata, wahai anak-anak Adam, jangan takut kepada mana-mana pemerintah. Mana-mana kuasa. Itu yang sebut tadi. Jangan takut pada mana-mana kuasa. Pasal apa dia kata jangan takut? Takut pun mati, tak takut pun mati. Betul tak? Kalau kita takut kepada sultan, kalau takut kepada kuasa dunia, kita mati. Maka kita mati dalam kesyirikan. Takut tu tak ada kepada Allah. Betul tak? Tapi kalau kita takut kepada Allah, tak takut kepada dosa, kepada kuasa-kuasa besar, kuasa sabar lah, kuasa kecil besar lah, maka kita mati. Maka kita berada dalam ketakutan kepada Allah. Beza tu. Yang tu kena faham betul-betul beza. Sebab tu Allah kata, jangan takut kepada mana-mana kuasa, selagi mana madama sultani baqiyan, selagi mana kuasaku tetap berjalan. Hari ni ada tak kuasa Allah? Ada. Kan? Habis tu pasal apa Ustaz? Mereka bom Allah tak ada ke kata nak bersamping ke? Tu ada orang sebut tu. Bom pum mati. Kan? Mana Allah katanya? Kan? Itu takdir. Maknanya bom sesuatu tempat memang ditakdirkan bom di situ. Dan ditakdirkan inna ajalallahi qarib. Fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mai mati, tak kisahlah mati itu dalam keadaan bom ke, duduk tidur ke, bawa basikal. Kita hari ni pun banyak yang mati di atas jalan. Betul tak? Mati, tetap mati. Jadi itu Allah sebut. Mati kita itu mesti berharga. Kalau kita mati kerana takutkan makhluk, maka kita mati dalam keadaan syirik. Kalau kita mati kerana ketakutan Allah, maka kita berada dalam kematian yang penuh dengan keimanan. Yang tu kena ingat. Ini hadis. Wa sultani, dan kekuasaanku, wahai anak-anak Adam, la yanfuz abadan, tidak akan habis, tidak akan berhenti, tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Ya ibnu Adam, wahai anak-anak Adam, la ta'nas bi ghairi, janganlah, la ta'nas tu maksudnya menagih kasih. Ta'nas tu menagih kasih. La ta'nas, jangan menagih kasih daripada selainku, bi ghairi. Wa ana lak, sesungguhnya aku bersama-sama dengan kamu. Allah sebut dalam Al-Quran, inni qarib. Aku bersama-sama dengan kamu. Fa innaka, sesungguhnya engkau, wahai anak-anak Adam,
In talabtani, jika kamu kehendakkan aku, ya Allah Subhanahu wa taala, wajadtani, sesungguhnya aku tetap berada bersama kamu pada waktu kamu berkehendak kepada aku. Bila kita angkat doa, kadang-kadang bukan Allah itu tak hadir dalam diri kita. Tidak. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Tidak. Tambah pula dengan Palestin hari ini. Kan? Angkat doa. Ya Allah, janganlah bagi dia bom. Ya, bom. Depan rumah. Tidak. Adakah Allah tidak ada? Tidak. Adakah doa kita itu tak terima? Tidak. Allah itu tetap bersama-sama. Yang kita Allah, kita itu tak hadir di depan Allah. Tak. Dalam keadaan kita duk minta doa supaya Allah lindung kita, kita ketakutan kita bukan pada Allah, tapi kepada makhluk lagi. Itu jadi masalah. Tak. Macam saya sebut di sini, saya sebut. Bayangkan, di antara 3 million umat Gaza, separuhnya kita ambil laki, perempuan, kanak-kanak dan orang tua. Separuh lagi adalah orang-orang muda. Tapi banyak mana orang muda yang turun berjihad bersama-sama dengan berjihad Al-Qassam? Tak ada. Nampak? Bukan semua yang turun bersama-sama pegang senjata. Dia kata senjata tak cukup. Pegang benda lain selain daripada senjata. Pastikan kita berada di atas jalan pada waktu ketika dalam peperangan. Ini cerita pasal jihad ni. Dia naik semangat ni. Kan? Katakanlah. Katakanlah. Kemarin Tuan Guru berucap di parlimen berkaitan dengan salah satu daripada tindakan terhadap orang kafir daripada orang Islam. Selepas tu semalam saya ingat keluar satu fatwa ulama sedunia, bukan ulama kita tak, ulama sedunia, yang menyebut bahawa perang ini wajib disertai oleh semua orang muslimin yang wa'i. Masuk kita. Masuk kita. 64 kan? Tak boleh fikir. 60 bawah boleh. Boleh Rasulullah 60 Mu'tiyah. 63 duduk ada hari kan? 63 ni apa ni wafat 3 tahun tu. Dia perang lagi sampai Fathul Makkah tu tahun ke-7. Dia mana ada setahun lagi. Dia tak perang lah. Jadi sampai 62. Boleh kot. Boleh. Makna hari ni dalam keadaan kita duk mengaji hari ni dan kuliah hari ni telah pun termaktub satu daripada kewajipan perang ke atas setiap umat yang bergelar Islam malam ni. Semalam dia keluar fatwa. Kan? Dan kata Rasulullah, pada waktu di akhir zaman setiap orang akan berperang dengan Yahudi di tempat masing-masing. Bersedia. Kita macam kita dapat berita dulu kan niat. Mossad pun daripada golongan orang Melayu. Kan? Jadi bersedia. Bila sebut kata peperangan, dia tidak akan kira saudara mara. Itu yang disebut kata qaulil haq walau kana mur. Kalaulah saudara kita itu yang kita rapat, rupanya dia itu adalah Mossad. Macam mana? Ya. Tu bukan saja boleh sebut dengan mulut tu. Dia kena bukan saja. Ini peperangan kalau terjadilah di tempat kita macam mana terjadi di Palestin akan datang. Saya pergi 3 bulan je. Sebab ada yang teori daripada Timur Tengah dah sebut dah. Yang pertama sekali dia sebut bahawa Abu Qasim akan jadi Imam Mahdi. Itu pun salah satu hal juga. Nak terima ataupun tidak. Macam mana nak terima? Macam mana nak menidak? Tu kena ada fiqh dia tu. Bukan main pakai ikut je. Orang tak terima, tak terima. Orang terima. Tak boleh. Kena ada. Di mana guideline kita? Yang itu satu. Yang kedua, digambarkan bahawa pada Disember 2023 kemungkinan akan bermulanya zaman yang perik. Semua satu dunia. Sama ada dari segi bala Allah, dari segi tindak balas alam, kita digunakan bala dan sebagainya, ataupun dari segi turunnya Dajjal itu sendiri. Ingat tak bulan Ramadan hari itu baru ni kita jumpa apa? Kita lihat apa?
bintang berekor. Macam-macam orang sebut. Ini adalah sebahagian daripada gambaran awal. Gambaran awal. Dan Rasulullah sebut, apabila berlakunya gambaran awal macam ni, banyaknya manusia akan rasa, lepas ni tak apa kot. Lepas ni okey lah. Lepas ni tak ada masalah lah. Selesai waktu selesai. Kan? Banyak orang dalam tak apa kot. Tapi sebenarnya, ini dalam tempoh. Hari tu waktu saya mengajar, bulan lepas tu, berapa bulan? 20 bulan 10 dah start dah kan? Dia pun 7 Oktober kan? 7 Oktober dah start dah. Kan? 7 Oktober dah start. Saya dah sebut itu. Pasal yang kita akan tak ada dah. Zaman yang kita kata kegembilangan, kita nak naik balik. Kan? Dari segi makanan pun, realitinya hari ni, ada ke beras tempatan ni nak tengok? Realiti bukan cerita pasal politik tak. Maksudnya, itu bukan daripada pemerintah. Takdir Allah begitu. Kita ambil jauh sikit. Takdir Allah begitu. Allah jadikan pemerintah kepada kita hari ini sekat sesuatu makanan asasi kita, kemudian dia buka satu peluang nak jadi hero, orang akan beratok. Tunggu beras tu. Betul tak? Sini ada beratok. Nak beli beras tu. Pemandangan itu seolah-olah apabila Dajjal datang. Makcik tu tunggu beras, nak beli beras. Ada duit. Bagi. Tapi satu perkara lagi, sembah saya. Agak-agak. Itu gambaran. Sebab kata Rasulullah juga, Dajjal bukan datang terus macam tu. Dia hantar konco-konco dia. Dulu. Konco-konco dulu. Nak cari. Kerana dia belakang dia akan ada 10,000 orang yang paling kuat untuk memusnahkan umat yang bernama Muslim. 10,000 belakang dia. Dia akan bawa semua. Dekat cokor-cokor tu, kan? Lari. Kena lari. Jumpa Dajjal, kena lari. Tak. Dan disambung lagi. Dia kata apa? Fa'innaka wa in annasta bighairi. Kalaulah kamu mengharapkan sesuatu daripada selain daripada aku, maka fataka. Musnahlah kamu. Betul? Kita rasa kita akan duduk. Contoh. Dalam keadaan pilihan kita hari ini. Tak makan dah sebulan. Beras tak ada. Kena beli beras import RM44 10 kilo. Contoh. Kan? Tak apa kita catu. Kita catulah. Hak ada 10 kilo ni. Boleh kot tahan dalam anak amai 6 orang. Tahan dalam 15 hari. Kurang-kurang makan secubit je sehari. Kita tak tahu lagi bulan depan nak makan macam tu. Baik. Datang Dajjal. Dia kata, makcik, oi, lama mana tak makan? Ada makan juga. Makan sedap mana? Ada lah. Lebih kurang 2 minggu dah tak makan sedap-sedap. Kena catu. Kan? Dia kita ambil ni. Beras 10 kilo. Ni hak berapa persen ni hancur ni? Ni bukan hancur ni. Dia kata basmati. Ambil ke tak? Ambil ke tak? Basmati tu dia bagi. Bukan lagi-lagi hem. Grade A. Tu. Ambil je kita daripada tangan si Dajjal ini, maka sampai bila-bila tidak akan diterima taubat kita. Jangan main-main. Ini bukan cara, bukan pilihan dah ni. Ni cerita ustaz-ustaz duk cerita ni. Orang lain, orang guru-guru duk cerita, ulama-ulama cerita. Sekali kita mengiyakan Dajjal sampai mati, walaupun Dajjal dah mati, kita tak mati lagi, kita tetap akan kufur selama-lamanya. Tak diterima taubat. Itu disebabkan kata, kalau kita ikut selain daripada Allah, maka kita akan musnah. Dan wafatakal khairi kulluhu. Maka dengan kita tengok Allah Ustaz, tu je salah. Banyak ni daripada 20 tahun duk beramal tu, ada lagi insya-Allah lah kot. Kata Allah sendiri, kalau sekali kita buat salah dalam keadaan kita mengikut Dajjal itu, ataupun kita mengikut orang yang lain, ataupun kita berharap kepada orang lain yang saya bagi tahu hukumnya adalah syirik, maka habis amalan selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kosong, zero. Kita dah bukan spesifiknya sebagai seorang Islam. Tak ada lah. Habis di padang. Ini Allah sebut dalam hadis. Bukan saya sebut. Ini Allah sebut. Saya baca.
Kita ada kan? Tengok. Kan? Ya ibn Adam, wahai anak Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku menciptakan kamu untuk beribadah kepadaku, fala tal'ab. Jangan main-main. Keras sikitlah hadis ni. Tak, sampai nak main bola pun tak boleh Ustaz. Maksud jangan main-main dengan agama. Hari ni orang banyak main-main dengan agama. Ini macam isu Palestin pun main-main juga ni. Kan? Saya rasa Hamas ini teroris. Jadi saya sokong orang yang orang kata apa? Teraniaya. Siapa dia? Israel. Jangan. Itu bukan setakat sokongan tak. Hari ini bukan sokong. Bila kita berdepan dengan kes hari ini Palestin dengan Israel, dia bukan macam sokong kawan-kawan. Tak. Kawan-kawan bergaduh dah. Aku rasa hang salah. Dia memang betul. Bukan. Qadhiyah dia lebih daripada tu. Dia melibatkan tentang bangsa yang Allah telah orang kata apa? Menidakkannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Bangsa yang Allah tak terima sampai bila-bila. Kita boleh doa kata Allah, kesian dari pun. Dok. Kena serang. Saya tak apa suka lah kat Ahmad. Tak. Nampak? Sebab bangsa tu Allah tak suka. Lan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah bagi tahu dekat kita dalam surah Al-Baqarah. Mereka itu tidak akan pernah redha dengan kamu. Maksudnya apa? Maksudnya hati-hati umatku. Makhluk yang aku ciptakan bernama Yahudi ni tak akan pernah redha dengan kamu. Sehingga kamu mengikut agama-agama mereka yang aku tidak redha. Tak. Wa raditu lakumul Islam dina. Yang aku redha adalah agama yang ada pada diri kamu hari ini, iaitu Islam. Jadi kita bukan boleh sokong ikut suka hati. Kita pendapat kita, saya rasa hari ini bangkit tidur, sokong Israel. Esok bangkit tidur, sokong Palestin lah. Bukan main-main. La tal'ab. Jangan main-main. Jangan ambil mudah, jangan melawak berkaitan dengan perkara akidah. Wa qasamtu laka rizquka fala tat'ab. Dan aku telah sumpahkan, aku telah tetapkan, aku telah letakkan secara mujbir. Maksudnya apa dia? Secara qat'inya tidak pernah akan berubah apa yang telah aku qasamkan, aku sumpahkan ke atas kamu. Apa dia? Rizquka. Rezeki kamu. Ini kita boleh makan nasi gulai. Tak, tu maka tu rezeki kita. Orang Palestin boleh makan apa? Anak-anak ada yang makan batu. 2-3 hari saya dapat mesej. Anak tu sambil-sambil dia kutip roti yang jatuh, roti itu dibalut dengan batu pasir makan. Itu rezeki dia. Itu rezeki dia. Itu rezeki dia. Supaya kita ambil pengajaran, supaya bila terjadi dengan kita, jangan rasa lemah, jangan rasa gentar. Seorang budak Palestin bila ditanya, ni ikut aku jadi macam Israel, hang tak susah? Dia kata, aku tak mau. Aku tetap berada di Gaza, aku takkan keluar. Walaupun aku mati. Budak kecil. Agak-agak kita lah. Apa keluar daripada Pasir Kebu. Kalau nak duduk Pasir Kebu, sembah aku. Macam mana? Sanggup tak kita tinggal rumah yang kita bina dengan harga 20-30 ribu? Itu Allah sebut dalam hadis. Fala tata'. Jadi jangan kamu rasa, bila Allah dah set dah kepada kita rezeki, jangan kita rasa lemah. Hari ini kita tak makan, maknanya bukan ada rezeki kita hari ini. Pada waktu zaman Dajjal, kata Rasulullah SAW, rezeki umatku berada pada zikrullah. Maksudnya apa dia? Umatku tak akan diberi makan, susah untuk makan. Maka kata sahabat, habis kita nak makan apa? Makanan kamu hanyalah zikrullah. Rezeki kenyang. Allah bagi. Itu rezeki. Fala tata'ab. Jadi jangan kita rasa lemah. Jangan kita rasa susah. Bila kita hari ni tak ada beras tempatan, kan? Ikutlah. Makan hak lain. Kan? Boleh ke tak? Tak makan beras boleh ke? Boleh ke tak? Tak makan nasi boleh ke?
Tak boleh pergi Ustaz. Kan? Nak kena makan nasi juga. Yang tu maksudnya hari ni kita dah kena start latih dah. Pasal kita berada di penghujung akhir zaman. Saya risau. Seperti mana ulama-ulama lain pun risau. Tok-tok guru lain pun risau. Ustaz-ustaz lain pun risau. Kalau ada umat-umat kita hari ni, bila ditekan, terus ada dalam dada dia. Sebab tu kena latihan. Latihan. Bukan setakat mulut dah ni. Dia tak ada mulut dah. Setakat kata mulut saja dia tak pakai dah. Allah uji ni. Allah nak membezakan di antara mana yang kata Rasulullah umat Muslim, umat-umat Islam di akhir zaman seperti buih-buih di lautan. Nak kait hak yang mana hak betul-betul yang hak yang betul-betul berkualiti. Ni Allah datangkan Dajjal. In kathura fala tafrah. Tapi kalaulah banyak rezeki kamu, jangan sombong, jangan sonok, jangan rasa hebat. Wa in qalla fala tajza'. Dan kalaulah sikit rezeki kamu, janganlah kalang kabut. Jadi hari ini kita kalang kabut? Tidak. Kita kalang kabut bukan dengan rezeki, dengan hawa yang kita ada. Makan dah settle dah pun. Nak pagi, petang, siang, malam boleh makan dah pun. Kan? Pagi roti canai, tengah hari nasi gandak, petang roti jalok, malam sikit bihunsu. Selesai tak? Selesai. Tidak. Tapi bila hawa duk tengah bawa kereta ambil teringin McD. Nah, teringin KFC. Hawa. Itu hawa. Nak membezakan di antara yang mana keperluan, yang mana hawa. Walaupun dalam bab makanan. Jadi kalau ada banyak, alhamdulillah. Ada sikit pun, alhamdulillah. Saya cerita pasal burung. Ada cerita lagi tu. Burung yang tak ada bulu dilahirkan. Ada cerita? Satu hari, dia baru sedar dalam hidup dia itu, sampai ke hari yang dia hidup tu, dia tak ada bulu burung tu. Berjalan, makan ulat-ulat yang ada di atas pasir, termasuk batu-batu. Makan. Dia tak ada bulu, nak terbang tak boleh cari makan. Jalanlah dia. Dan ditakdirkan oleh Allah SWT satu hari, dalam hari-hari kehidupan dia tu, lalulah burung sama macam dia, tapi ada bulu, boleh terbang. Dia tengok ke atas. Burung di atas pun tengok, binatang apa duduk di pasir kan. Nak kata dhab, tak ada dhab. Tak ada bulu, burung tak ada bulu teruk kan. Dia tengok, dia pun panggil, "Woi, Maisat." Hak duk terbang tadi pun turun. Dia kata, "Hang binatang apa?" "Dah aku burung tak." Dia kata, "Tak ada bulu." "Lagu ni tak ada bulu." "Oh, boleh hidup tak?" "Takat yang ada." Kan? Lepas tu dia tanya, "Nak pergi mana?" Dia kata, "Aku nak terbang ke syurga." Eloklah. Hampir syurga, kalau jumpa malaikat, hang tanya, "Sampai bila lagi aku nak duduk lagu ni? Dalam keadaan aku yang berjalan di atas tanah ni tak ada bulu ni, sampai bila? Aku nak tahu yang betul je." Dia kata, "Tak apa kalau aku jumpa. Kalau aku tak jumpa, tak ada nak buat apa lah." Dia pun terbang pergi syurga. Tiba-tiba dia jumpa malaikat. Dia pun cerita. Jumpa malaikat. Dia pun balik. Balik pergi dekat burung tadi pun dia tanya. Dia kata, "Aku jumpa dah malaikat." Lepas tu dia habaq lah. Dia pesan. Dia kata, "Hang akan duduk dalam macam ni lama lagi." Sedih pun tak. Apa pun tak. Dia kata, "Kalau begitu lama lagi lah ni. Lama lagi." Tak apa. Burung tu kata, "Tapi malaikat tu ada pesan." Dia kata, "Hang kena selalu sebut Alhamdulillahi ala kulli hal." Saya ulang. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Lepas tu dia pun, tak apalah. Kalau dah lagu tu, aku buat. Dekat mana yang dipesan. Nama lagi pun tak boleh buat apa. Dia pun terbang. Kawan tadi. Tinggallah si burung yang tak ada bulu tadi. Satu ketika, dalam keadaan burung terbang tadi pun dia duduk. Dia teringat. Dia kata, lama dah tak jumpa burung tak ada bulu. Apa keadaan dia? Kata malaikat, "Dulu lama." Dia pun kena ziarah juga. Terbanglah dia.
Terbang. Dia pergi tempat yang sama, dia duduk pusing cari, tak ada. Pusing. Buat tahan. Tak ada. Tapi ada seekor bulu cantik semua. Cantik lagi pada dia. Bukan sama. Kan? Cantik, elok. Berkilau-berkilat. Saat-saat terbang sikit, saat dia terbang atas. Dia tak ada, kena turun tanya ni. Kan? Hak ni ada seekor ni. Mungkin dia tahu. Dia pun turun duduk tepi, kata. Lama dah dia kata duduk sini. Dia kata, kawan tu kata, lama dah juga. Waktu hamai tu dia kata, han nampak tak burung yang tak ada bulu duduk ada orang ni. Duduk berjalan makan kat bawah, tak boleh terbang. Gelak orang tu, dia kenal siapa yang turun main. Kan? Dia kata, han cari kat tu bawah. Sajalah aku nak ziarah tengok apa keadaan dia. Kan? Pasal conversation kami lama dulu tu, kan, aku duduk teringat lagi. Kan. Dia kata, yang duk cari tu aku, terkejut dia. Kan. Macam mana boleh jadi lagu ni? Boleh jadi cantik, elok. Lagi elok pada aku. Dia kata, atas sebab zikir yang malaikat bagi tu, rupanya aku faham. Dalam apa sahaja keadaan kita hari ni, dia kata, sebutlah Alhamdulillah. Ala kulli hal itu maksudnya di atas semua keadaan. Tadi itu saya pesan. Burung lagu tu. Manusia kena lebih. Kan? Pasal manusia ni ada akal. Tak? Kena lebih. Setakat mana yang kita ada? Alhamdulillah. Sebut. Saya ulang. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak? Asal tak cukup. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak? Asal letih. Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam apa-apa sahaja keadaan. Baik. Wa fil hadisul akhar, dalam hadis yang lain, yang ayat hadis kursi turun kepada Rasulullah SAW, apa disebut? Ana Allah. Allah sebut, aku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang lain, Tuhan lain selain daripada aku, iaitu Allah. Malikul mulk. Memiliki pemilikan yang segala-galanya. Malik aja. Mulk itu adalah pemilikan. Maksudnya semua jenis yang ada makhluk ini adalah milik aku. Wa malikul muluk, dan aku memiliki raja-raja yang ada di atas muka bumi. Sama lah daripada raja rimba ke, sama dengan raja haiwan ke, raja manusia ke, semua milik Allah. Tapi kita takut bila Allah. Kita kena tanam dah dalam diri kita. Selagi mana sesuatu itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka ikutlah. Selagi mana bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, kuasa lagu mana besar pun, kita kena sanggup. Tu macam bunyi hajibat tu. Kan? Macam tu. Itu yang Allah ajak. Kan? Itu yang orang kafir daripada dulu lagi takut pada sistem pembelajaran Islam. Pasal apa? Sebab dia meletakkan Allah dan Rasulnya duduk di atas. Tak boleh kita tak tepi, duduk tepi. Benda lain duduk di atas. Ni baru sistem pendidikan yang jadi isu 2-3 hari ni. Kan? Dia sebut, dah, bagi pendapat kami, dari contoh dalam parlimen, kan? Kita yang ini yang kita rasa terbaik untuk anak-anak. Hidup bukan kira pasal rasa. Hidup kita ada guideline Al-Quran dan Sunnah. Dia tak boleh sebut nak buat sesuatu perkara prinsip itu ikut rasa. Salah. Totally salah. Dia mesti ada guideline Al-Quran dan Sunnah. Yang mana betul dengan Al-Quran dan Sunnah, maka jalanlah. Yang tak betul dengan Al-Quran dan Sunnah, walaupun kita rasa baik, Allah sebut di dalam surah Al-Kahfi akhir sekali, innahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang jenis tak pernah betul, orang macam-macam hak tidak mengikut betul-betul Islam, Al-Quran dan Sunnah, mereka merasakan bahawa mereka telah melakukan sesuatu yang cukup baik di atas muka bumi ini. Hak ni betul dah, dia kata. Hak ikut perasaan dia, ikut rastia, ikut hati, ikut fikiran dia, betul dah. Walaupun tidak tepat dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu bahaya. Sebab ulaika lahum jahannam. Orang jenis ni akan Allah siapa masih masuk dalam neraka jahannam. Tak. Tu Allah sebut. Bila
kekuasaan itu milik Allah, raja-raja pun milik Allah. Qulubul muluki kulluha fi yadihi. Semua hati-hati yang ada pada raja-raja adalah milik aku, berada di tangan aku. Tu takut apa lagi? Kalau hati raja-raja Allah pegang, hati pemerintah-pemerintah yang tertinggi. Muluk ni kita panggil, kalau dulu-dulu panggil kaisar, ataupun kita panggil dia, orang kata apa? Queen, king dulu ni, orang paling tinggi. Kalau hati mereka pun Allah pegang, tambahlah hati cokok-cokir ni, pada kampung ni, kan? Hati kita pun Allah pegang. Wa inna al-ibad idza ata'uni, sesungguhnya seseorang hamba ataupun hamba-hamba jika mentaati aku, hawaltu quluba mulukahum, maka aku akan tukar hati raja-raja yang kufur ini, alaihim biraftin wa rahmatin, dengan keadaan hati mereka halus menerima orang-orang yang menyembah Allah ini dengan keadaan yang penuh kasih sayang. Nampak? Takut bang? Hari ni banyak orang takut kerana jawatan. Contohnya, bos kita orang kafir. Minta maaf saya sebut. Tak ada lah, bukan Islam. Saya tak panggil bukan Islam lah. Panggil kafir. Dah sungguh. Takkan kita nak sebut, ya ayuhan bukan Islam, ya ayuhan non-Muslim. Kan? Jangan duk ikut orang baca dekat dalam solat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan non-Muslim. Batal solat terus. Tak duk ikut pula jenuh. Orang-orang kafir yang berada di dalam peringkat-peringkat teratas, bos ke ketua jabatan tu, kan? Bila kita bekerja dengan dia, tiba-tiba kita tidak dibenarkan solat, tidak yang ni, tidak boleh yang ni, tidak boleh yang ni, kita tak kata apa sepatah pun, itu berdosa. Sebab Allah kata apa? Jangan takut pada mereka. Takut pada aku ubah hati mereka. Itu. Saya dulu duduk di pejabat, bos saya semua orang Cina. Saya seorang yang Melayu, 2 orang Melayu. Seorang perempuan, seorang lelaki. Saya duduk bahagian admin, dia duduk bahagian logistik. Pertama sekali saya masuk, saya tanya tempat semayang macam tahu mana. Dia kata, mana ada tempat semayang sini? Nampak? Ini pening. Saya kerja setahun lebih. Tak ada tempat semayang. Tak apa cik. Tempat yang saya duduk tu saya semayang. Tempat saya duduk tu laluan orang ramai. Selalu orang semayang yang orang lalu. Setiap kali saya perasan orang saya semayang, orang lalu dia toleh. Orang lalu dia toleh. Bos panggil, hang tak ada semayang lalu ni. Pasal apa? Orang duk tengok. Kalau tak bagi orang tengok saya semayang, buat satu tempat untuk saya. Senyap. Kan? Itu dia tak tahu nak buat macam mana. Dia biar, dia tak kata lepas tu. Satu hari saya tengok depan tempat saya tu ada tempat turun tangga, dia pun buat satu bilik store. Kan? Dia pun kata tak habis, hilang khusyuk semayang. Kan? Lalu kita tu semayang, dia pun lalu tengok. Saya kemah bilik store tu, saya buat tempat semayang. Cuci buat tempat semayang. Dia kata nak buat apa ni? Saya kata dah tak ada bilik untuk saya semayang. Saya ambil bilik ni untuk semayang. Lo nak tengok orang saya semayang ke? Ataupun nak suruh saya semayang sini? Ikut lah. Orang kafir. Tapi orang lain tak buat apa tu. Ada seorang Melayu tu, perempuan tu. Perempuan ke saya? Perempuan kot. Ada 3 orang lah. Lelaki pun ada kot. Saya tak ingat lah. Senyap. Kan? Kita pun tak pernah tengok dia semayang tak mana. Tapi dia duduk ada di tempat dia. Surau tak ada. Lepas tu saya semayang di bilik tu. Setiap kali saya semayang di bilik tu, saya tutup pintu. Dan setiap kali permulaan saya semayang, saya tutup pintu, tak ada siapa pun boleh ketuk sampai saya keluar. Tak ada siapa pun main ketuk. Rupanya saya tahu, bos tu pesan dah. Kalau dia masuk dalam bilik tu, jangan siapa ketuk sampai dia keluar. Itu Allah ubah hati orang kafir ni. Sebab Allah pegang hati semua manusia, semua makhluk, segala-galanya. Lepas tu 2-3 orang lagi, orang Melayu tu, lah kali mabuk dengan kita pula mayang situ. Cok. Kan? Lepas tu kira tunggu turn lah pula. Dia semayang kita pula lagi. Jadi lambat semayang. Kan? Bila kita betul-betul faham bahawa Allah itu ada dan sentiasa bersama dengan kita. Kita ambil sikit lagi. Okay, habis ni.
Wa in, dan kalaulah al-ibad, hamba-hamba ini, idza asawni, bermaksiat kepadaku, hawaltu qulubahum bisakhti wan naqmati, maka aku akan tukarkan hati raja-raja mereka, pemerintah-pemerintah mereka, ketua jabatan mereka, bos-bos mereka dengan perasaan marah, wan naqmah, geram, wasamuhum, dan mereka berusaha untuk merosakkan hamba-hambaku ini yang muslim tapi berbuat maksiat dengan su'ul azab, dengan berbagai-bagai siksa. Kita tengok orang yang menuruti orang hidup tak senang, betul tak? Gaya duduk saat nak buat bos kata pinu kita pun nak menampas pun susah tengok. Sampai ikut sungguh. Dulu di Ipoh kami ada pendaftaran pelajar, saya duduk di universiti dulu sebagai eksekutif. Ramai pendaftaran pelajar ini daripada pukul 8 pagi boleh belajar sampai pukul 8 malam. Bayangkan kalau tak boleh semayang Zuhur, Asar, Maghrib, sipi-sipi je. Tapi berapa banyak staf orang Melayu, bos Cina juga, staf orang Melayu yang tak semayang. Sampai kan dia buat hukum fatwa sendiri. Tak apa, sebab banyak orang kita dalam kerja, kita boleh buat jamak ataupun qadha. Elok. Itu tak mengaji. Sampai bos sendiri kata, pasal apa awak terlalu pentingkan semayang, sedangkan kawan lain Islam pun buat tak boleh. Masya Allah. Tu sampai benda tu. Tapi hak yang nak marah selalu dia hak ni tak kena, hak nu tak kena. Nampak? Hak ni macam ni, macam ni. Depa kita dia tak boleh marah. Marah tak tengok. Tak boleh marah. Bukanlah kita kata cengih dak, tapi Allah ubah. Kalau orang tu dalam keadaan muslim buat maksiat, dia ikut benda-benda, dia ikut makhluk-makhluk Allah, tinggalkan segala-gala perintah Allah, maka Allah jadi susah bagi dia. Bos tu pun hari ni yang saya dengar, alhamdulillah, dia dah dekat dah jadi baik dah. Sebab waktu saya berhenti tu 3 bulan dia masuk hospital. 3 bulan masuk hospital. Tak ada siapa nak buat pasal saya. Alhamdulillah, Allah dah buka hati dia. Sebab abang dia dah masuk Islam. Dan saya doa supaya dia masuk Islam, insya-Allah. Dan fala tashghalu anfusakum bidu'a 'alal muluk. Maka janganlah tashghalu, sibukkan diri kamu dengan berdoa kepada raja-raja kamu. Maksudnya apa dia? Jangan duk gagah kita duk pergi mohon dekat orang, hak tak mau bagi apa-apa. Betul tak? Kita minta supaya beras turun, contoh, kan? Dah tak mau turun, nak buat apa? Betul tak? Dah tak mau ada juga, nak buat apa? Tak payahlah kalau biar pergi dengan ketentuan yang Allah akan letak bala pada dia untuk nanti di akhirat dia akan menjawab segala-galanya sebab dia pemerintah. Tetap betul. Sebab takdir hari ini adalah ujian untuk kita. Sama ada kita pegang iman kita sekuat mungkin atau kita lepaskan iman kita jadi serapuh-rapuh mungkin. Maka itu jangan kita menyusahkan diri kita untuk berharap kepada raja-raja, pemerintah-pemerintah, bos-bos. Walakin ishghalu anfusakum, tapi kata Allah, sibukkanlah diri kamu bizikri, dengan berzikir kepada aku, wa taqarrab, dan mendekatkan diri kepada aku, ukfikum mulukakum, maka aku akan cukupkan semua keperluan diri kamu. Keperluan itu maksudnya kalau ada cukup, bukan kebanyakan. Ada satu kereta cukup daripada 2 kereta. Betul tak? Dia kata, ustaz, kereta ni nak pergi pejabat, hak ni nak pergi pasar, senang, tak kita takut bau ikan. Dia kata tu bukan keperluan, tu hawa. Tu menjadi untuk mendapatkan banyak. Tak? Bila Allah kata mencukupkan, cukup, kita rasa cukup, kenyang, selesai. Makan sepinggan, tengok separuh lagi orang puan nak ambil semua. Separuh yang kita makan kenyang, cukup, selesai. Ni duk kata sedap. Oh, sedap. Bulan 9, sedap kan. Tambah lagi ustaz, tambah. Itulah lebih dah. Lebih daripada cukup. Kita lepas tu Min. Ni boleh ajar. Boleh. Saya ajak ada 5 minit sampai lepas tu. Wa min mawaqif ahli al-haq. Dan
daripada pegangan orang-orang yang mempunyai ilmu ataupun ma'rifah ataupun yang kita panggil apa, yang darjah kefahaman mereka sampai kepada Allah SWT, memahami Al-Quran dan Sunnah sebenar-benarnya, itu disebut ahli al-haq allati arju an tantafi'u. Dan kata kita, kalau boleh dapatlah kita mengambil manfaat daripada kisah mereka bihadainil mauqifan, dalam dua ketetapan ataupun dua pegangan, dalam dua pegangan yang dia nak bagi tadi. Kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu walian ala Bahrain. Dulunya diceritakan Abu Hurairah ini adalah wakil. Wali itu maksudnya bukan wali Allah dah. Walian itu maksudnya pemerintah yang ditugaskan, governor kita panggil, terhadap Bahrain. Di negara Bahrain lah ni, Abu Dhabi, apa lagi, Emirat Arab Bersatu, Kuwait, itu Bahrain. Asna'il khilafatil Amirul Mukminin Umar bin Khattab, di waktu pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana qad jaa ila Madinah. Satu hari Abu Hurairah ni dengan kekuasaan dia ada, pemerintahan yang dia bawa di Bahrain ni, di negara Teluk kita kata, maka dia report kepada Umar bin Khattab. Maka dia pun satu hari pergilah ke Madinah, di tempat Umar memerintah khilafah tu. Wa ma'ahu 10,000 dirham, dan bersama-sama dia bawa itu 10,000 dirham. 10,000 dirham hari ni, satu dirham berharga lebih kurang RM30. Satu gram dirham RM30. Kalau 1 gram emas RM300. Dia tu beza dia. Dirham perak. Tapi kalau dah 10,000, dulu bukan harga tu. Dulu dirham tinggi. 10 dirham sama dengan 10 keping, 10 gram dirham sama dengan 7 gram emas. Tinggi harga dirham dulu. Dulu, harga dulu. Jadi dia bawa 10,000 dirham itu, sekepingan dirham. Faqala Umar, maka Umar tengok dan Umar kata apa? Ista'tharta bihadzal amwal ya aduwallah wa aduwu kitabah. Umar kata apa? Hei Abu Hurairah, engkau telah memperbanyakkan, engkau telah terkesan, ista'tharta, telah terkesan bihadzal amwal, dengan harta ini, wahai musuh Allah. Abu Hurairah yang meriwayatkan separuh daripada Sunan Sittah itu dipanggil oleh Umar apa dia? Musuh Allah. Pasal apa? Itulah cara-cara sahabat untuk menyedarkan sahabat-sahabat yang lain, ataupun guideline supaya sahabat-sahabat tidak jatuh kepada dunia yang mereka ada dulu. Jadi yang ada kuasa ni bukan main. Hak ada kuasa ni bukan main, dulu baik. Betul. Naik jadi kuasa, habis dia pucai, dulu ada Allah ni pun lebih kurang, saya ada tahu dia apa. Itu pun jadi masalah itu. Wa aduwu kitabah, wahai musuh kitab Allah. Umat tiba lalu begitu. Hari ni kalau kita pergi katalah dekat pemerintah yang duk buat ni, wahai musuh Allah dan musuh kitab Allah, apa jadi? Apa jadi? Koyak terus. Tapi apa kata Abu Hurairah radhiyallahu? Qala Abu Hurairah, lastu bi'aduwillah wala aduwi kitabah. Bukanlah aku ini musuh kepada kitab Allah dan musuh kepada Allah ataupun musuh kepada kitab Allah. Walakin aduun man adahuma. Tapi aku adalah musuh kepada orang yang memusuhi Allah dan memusuhi kitab Allah. Tu pegangan Abu Hurairah. Betul tak? Dia tak marah. Dia tahu Umar macam mana. Umar ni adalah orang yang paling kuat pada zaman tu. Walaupun waktu ada Abu Bakar, waktu zaman Rasulullah, Umar ni adalah orang yang sangat ditakuti. Dia naik kuda perang yang tinggi tu. Kuda perang dia naik yang tinggi tu. Dia naik kuda tu, kalau dia pelunjuk kaki, kalau kuda tu lari, hujung jari dia tu akan kena tanah. Nak habaq kata tingginya Umar bin Khattab. Kita kalau naik kuda tu, jenuh naik. Dia langkah gitu je. Macam naik motor. Itu hebat tak hebat Umar tu. Semua orang kenal dia. Jadi Abu Hurairah jawab lagu tu.
Qal faman aina hiya lak. Jadi Umar kata apa? Habis itu duit ni mai mana? Faqal khairun natijat, adalah sebahagian daripada kita panggil khairun natijat wa ghillatun raqiq li a'tayat tataba'tu, adalah sebahagian daripada upah yang aku dapat. Ghillah raqiq li, kita panggil apa? Lebih kurang macam itulah. Dan diberikan olehku bagi orang-orang yang ada pada tempatku itu. Wa bahatha al-mawdu' wa ba'da an tahaqqaqa min masadir hadzal mal ajazahu lahu. Lepas tu Umar buat apa? Umar dia tak dengar saja. Tu kata panggil sahabat. Kita ni habaq suruh isytihar harta sampai dah tak isytihar lagi, kita buat relax je. Betul tak? Kalau sahabat yang sebenar ni, Umar kata apa? Bahasa Umar al-mawdu'. Umar pun nak tengok betul ke tak Abu Hurairah ni kata lagu tu bukan hak dia dapat dak orang ni hasil daripada sekian-sekian orang bagi, orang sedekah apa semua. Umar tanya, orang siasat. Umar siasat? Enggak. Wa ba'da an tahaqqaqu min masadir hadzal mal, dan apabila dia mendapati sungguh daripada mana punca duit yang ada pada Abu Hurairah itu, ajazahu lahu, maka Umar mengharuskan Abu Hurairah memegang. Summa da'ahu, kemudian dia panggil, wa ba'da zalika li yuwallihi imaratu fa'aba. Dia panggil Abu Hurairah, dia kata aku da'ahu ba'da zalik, dia panggil, dia sebut, dia kata betul apa yang kata, sudah siasat selesai, maka baliklah jadi wali semula di tempat kamu. Tapi apa kata bawah? Fa'aba. Abu Hurairah tak mau dah. Tak mau dah ambil tugas sebagai wali itu, sebagai pemerintah. Kita kalau orang bagi lagi taubat tak tolak, betul tak? Orang pun tak menang menjadi menteri, contoh taubat tak tolak, betul tak? Faqala Umar takrahul amal wa qad talabahu khairun minka. Takrahul amal, kamu membenci amal yang mana aku telah mintakan kebaikan kepada engkau. Abu Umar pujuk Abu Hurairah. Sahabat dengan sahabat, begitulah sikap mereka. Tapi tak sentak, tak koyak, tapi berkata dengan kata-kata yang benar. Kena kata dengan kata-kata yang benar. Salah. Tak salah. Maka Umar berkata, Yusuf alaihi salam, bukan, Abu Hurairah tanya, anak suruh aku jadi macam Yusuf alaihi salam? Farada Abu Hurairah biqaul Yusuf nabi min nabi wa ana Abu Hurairah bin Amimah. Kata Abu Hurairah, Yusuf tu nabi, aku ni bukan nabi, aku hanya Abu Hurairah bin Umaymah. Akhsha an aqulu bighairi ilmi, aku takutlah aku memerintah hari ni, aku membuat segala-galanya, melakukan berkata-kata dengan tidak ada ilmu. Wa an yadrabu dhahri, maksudnya dan akan dipertanggungjawabkan ke atas aku. Wa an yanzi'u mali, dan akan ditarik semua harta-hartaku. Wa yashtimu ardi, dan akan semua aib-aibku. Kata Abu Hurairah, sebab tu dia tak mau nak dilantik semula menjadi pemerintah. Nah, kita faham sikit. Waraha, dan diriwayatkan, itu kisah Umar dengan Abu Hurairah, dan diriwayatkan daripada Abu Zar Al-Ghafari radhiyallahu anhu, anna Muawiyah yawman wa qad anfaqa malan kathiran. Satu hari Muawiyah telah memberikan nafkah, memberi banyak wang. Faqala lahu, maka dia berkata kepada Muawiyah, Abu Zar Al-Ghafari berkata kepada Muawiyah, in kana hadha min baitil mal fa anta kha'in. Kalaulah wahai Muawiyah, yang bagi duit kat aku banyak ni adalah dari baitul mal, maka engkau adalah seorang yang pengkhianat. Hari ni macam-macam, baitul mal pun kita tak tahu pergi mana, zakat pun kita tak tahu macam mana dia buat. No. Kita senyap. Patut orang yang berada, kawan-kawan yang berada dalam merintah ini, kalau betul dia itu ikhlas dalam qaulil haq walau kana murr, kena cakap betul.
Tak. Abu Zar Al-Ghafari sebut kepada Muawiyah. Siapa dia Muawiyah? Muawiyah pada waktu itu adalah pemimpin yang utama yang pertama yang memimpin dengan istilah raja. Dia adalah pelopor zaman khilafah Umayyah dan dialah mengiktiraf diri dia sebagai raja pertama dalam khilafah Islamiah. Kemudian turunlah lepas tu pemerintahan diraja. Tak ada lah khalifah. Khalifah tu ada 4. Muawiyah mula dengan pemerintahan diraja. Apa beza? Pemerintahan diraja itu diturunkan kepada anak-anak cucu keturunan. Kalau pemerintahan khilafah dilantik dengan kaedah syura. Tak kira siapa pun boleh jadi. Kecuali yang layak. Tak. Itu beza dia. Wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Dia terus percaya sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah bagi orang-orang yang pengkhianat. Wa in kana min malik fa anta musrif. Dan dia kata kalaulah pun bukan daripada Baitul Mal tapi daripada duit hang sendiri, maka hang ni sebenarnya penipu. Kan? Penipu dan mempanggil apa? Pelampau batas. Innahu la yuhibbul musrifin. Baca ayat tu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang penipu dan orang-orang yang melampaui batas. Fakun min ahlil haq. Maka kitab ta'liq, kitab ni kata jadilah daripada orang-orang yang berkata kebenaran. Wada'in ilaihi wal mudafi'in anhu, dan yang menyeru kepada ilaihi ila Allah, mudafi'in anhu, yang sentiasa berada di depan kalimah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dafi', maksud dafi' itu maksud dia orang kata apa? Defend. Apa dia maksud defend? Bahasa Melayu. Mempertahankan anhu wa munasirin lahu, dan memenangkan agama Allah, kitabullah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kekuatan apabila kita sebut qaulil haq walau kana. Insyaallah kita akan sambung dalam wasiat lagi, wasiat yang sama lagi, yang ke-8. Kun masyghulan bi ghuyubika an uyubin nas. Jadilah orang yang sentiasa sibuk dengan aib diri sendiri daripada membicarakan aib orang lain. InsyaAllah ini kita akan sambung. 3. Baik. Yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun dan maaf di atas segala kesilapan dan kesalahan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم وأوسع وسهل علينا أمورنا في الحياة الدنيا والآخرة وأعطنا الصحة واشفنا من كل مرض إنك أنت الشافي لا شفي إلا أنت وأعذنا من البلاء والوباء وأعذنا من عذاب القبر وأعذنا من عذاب النار يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء والنقم ارفع عنا يا الله ارفع عنا يا الله اكشف عنا يا الله من كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا يا الله أن الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu macam mana? Tak ada wayar. Masih salah.